Guru Perasaan dan Kepolisian. Jadi hari ini saya ingin berkongsi sedikit ilmu mengenai adab-adab di dalam bulan Ramadan. Jadi saya selalu bertanya kepada diri saya, mengapa dalam bulan Ramadan orang bertumpul rumah ataupun orang ramai-ramai datang ke masjid. Mereka semua bersedekah dalam bulan Ramadan, bertadarus dan melakukan banyak juga amalan-amalan yang baik. Jadi persoalannya, dan saya juga mendengar bahawa dalam bulan Ramadan ni ada orang berkata macam ni, tak baiklah merokok dalam bulan Ramadan, ini kan bulan puasa. Jadi saya juga mendengar, janganlah mengumpat orang ini, dan ini kan bulan Ramadan. Banyak bermacam-macam lagi saya mendengar perbualan umat Islam di dalam bulan Ramadan, terutamanya di sekolah ini. Jadi saya ingin bertanya, adakah merokok ataupun mengumpat ada yang diharamkan di dalam bulan Ramadan? Sedangkan hukum merokok tetap haram walaupun di dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan, itu di dalam bulan-bulan yang lain. Dan sebenarnya hakikat orang ramai pergi ke masjid ataupun betul-betul pergi ke masjid untuk menunaikan ibadah adalah kerana magnet Ramadan ini sangat kuat. Kenapa saya kata begitu? Kerana magnet Ramadan ini berjaya mewujudkan banyak perkara ajaib. Yang pertama perkara ajaibnya ialah siam, iaitu kita jarang sekali melihat orang berpuasa pada setiap tahun, dan pada bulan Ramadan berjaya melakukan puasa selama 30 hari ataupun 29 hari berturut-turut. Sedangkan pada hari-hari yang biasa kita jarang sekali lihat sahabat-sahabat kita melakukan ibadah sunat. Mereka melakukan puasa satu hari ini amat berat. Sedangkan dalam bulan Ramadan mereka sebenarnya berjaya melakukan puasa sebanyak 30 hari selama 30 hari berturut-turut. Yang kedua, saya katakan perkara ajaib sebab dalam bulan Ramadan umat Islam berjaya qiyam, iaitu bangun malam. Sebab dalam bulan Ramadan kita ada sahur. Jadi sebelum sahur banyak ramai umat Islam sempat melakukan ibadah qiyam. Sedangkan kalau pada bulan-bulan yang lain kita sendiri tahu sahabat-sahabat kita qiyam untuk bangun malam. Dan yang ketiga adalah perkara ajaibnya tilawah. Kita sendiri pun melihat bahawa orang mengajar Quran pada hari-hari yang lain sangat sedikit. Jadi pada bulan Ramadan mereka berlumba-lumba untuk menghabiskan ataupun menghatamkan Al-Quran. Yang keempat adalah sedekah. Kita tahu di masjid ataupun di luar masjid, orang ramai berlumba-lumba bersedekah untuk memberi makan kepada orang yang berpuasa. Nabi Muhammad SAW pun pernah memberitahu bahawa orang yang memberi makan kepada orang puasa sangat besar pahalanya, lebih daripada besar yang berumur. Yang terakhir sekali adalah tarawih. Kalau nak diikutkan di luar, saya suka kita untuk menjumpai orang berjemaah di masjid. Dan orang umat Islam sangat suka untuk pergi ke masjid untuk solat jemaah, hanya untuk solat isyak. Tapi pada bulan Ramadan mereka berjaya melakukan solat isyak berjemaah dan solat tarawih 2 rakaat. Dan kita tahu dari mana datang kekuatan ini? Apakah inspirasi yang menyebabkan kita tergerak untuk melakukan ibadah ini? Jadi saya berharap awal ini dalam bulan Ramadan ini akan kita keluarkan pada bulan-bulan yang lain, supaya bulan Ramadan yang dikatakan bulan orang jadi baik, kita bawa daripada bulan-bulan yang lain. InsyaAllah tahun ini jadi tahun orang jadi baik. Kita semua telah ada contoh yang terdekat dari Nabi Muhammad SAW. Dia telah memberi peluang hasanah pada contoh terbaik bagi kita. Jadi kalau kita tahu Ramadan ini mempunyai kelebihan pada orang yang kelebihan, iaitu syurga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa dan seksa bagi orang yang mengabaikan Ramadan. Tapi sekarang kita tidak nampak perkara lain ini. Sebab apa? Kita dihalang daripada melihat baik ini kerana untuk menguji keimanan mereka. Tidak heranlah Allah
kitab aturan ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan apakah ciri orang-orang yang bertakwa? Yaitu orang yang beriman kepada perkara lain. Allah menyebutkan dulu perkara lain dahulu, baru Allah kata, dan orang-orang yang mendirikan sembahyang dan membelanjakan bagian dari rezeki yang kami berikan. Allah letak lalu pada orang-orang yang lain, ciri-ciri orang lain, bahawa orang yang saya pada benda lain yang akan melakukan, yang mampu melakukan ibadah solat, menderma dan amal ibadah lain. Jadi kata itu saja, saya berharap Ramadan kali ini menjadi lebih baik daripada Ramadan yang sebelum ini. Sebab sepanjang tahun adalah Ramadan jika dia tahu kelebihannya. Sekian itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.